Selamat pagi, salam sejahtera. Yang ini super panas, yang ini super menarik, yang ini maha dahsyat. Anda wajib sebarkan konten kali ini kerana ini penjelasan paling penting daripada Anwar Ibrahim kepada kita semua untuk menjawab dakwaan kononnya Anwar Ibrahim kononnya berbohong yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin. Dalam konten saya sebelum ini, saya telah pun memberikan penjelasan menurut apa yang dinyatakan oleh pengerusi baharu Felda, iaitu Ahmad Sabri Sheikh. Ahmad Sabri Sheikh beliau kata memang betul Muhyiddin sudah umum perkara itu, pelupusan hutang Felda, tapi tak pernah dilaksanakan. Itu yang saya tanya tadi dalam konten sebelum ini. Apa bezanya? Janji tak ditepati, umum tak dilaksana. Apa beza? Sama aja kan? Tapi yang menariknya pagi ini, apabila Anwar sendiri tampil, dia sendiri berkata bahawa lupus hutang peneroka atau Felda, PN tak bentang dalam belanjawan. Tegas Anwar. Ini lagilah dahsyat. Kalau tadi Ahmad Sabri Sheikh kata ada umum tapi tidak dilaksana. Bahkan Ahmad Sabri Sheikh kata pernah diumum tapi tiada bukti hitam putih. Itu kata pengurusi baru Felda. Kali ini Anwar sendiri kata bahawa PN tak bentang dalam belanjawan. Ini lebih menarik. Bayangkan bagaimana Muhyiddin Yassin dengan pentadbiran kerajaan pada waktu itu mahu melaksanakan apa-apa rancangan berkaitan keuangan kalau tidak dibentang dalam belanjawan. Pada ingatan saya dan pada pendapat saya, pengetahuan saya, perkara yang kalau tidak dibentang dalam belanjawan dan ada penggunaan uang yang amat besar melibatkan berbilion ringgit, itu satu kesalahan dan itu juga boleh dianggap penyelewengan dan salah guna kuasa kerana tidak diluluskan melalui belanjawan di parlimen dan kabinet. Jadi apa yang Anwar nyatakan ini, apa yang Anwar perjelaskan ini memang betul-betul maha panas, maha dahsyat, dan saya secara pribadi tak pernah tahu. Nasib baiklah saya baca berita ini. Perikatan Nasional tak bentang dalam belanjawan, kata Anwar. Jadi Anda yang baru tahu, sebarkan supaya orang yang ada di Felda tahu bahawa Perikatan Nasional tak bentang dalam belanjawan perkara tentang lupus hutang peneroka ini, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kekal dengan pendiriannya yang berdakwa. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak pernah melaksanakan langkah untuk melupuskan pinjaman peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion. Itu dinyatakan sendiri oleh Anwar Ibrahim. Anwar berkata, memang terdapat persetujuan untuk memansuhkan hutang peneroka Felda, tetapi peruntukan itu tidak dibentangkan dalam belanjawan negara pada tahun 2021 dan 2022. Maknanya begini saudara, kalau betullah Anwar ini berbohong, jom rujuk belanjawan 2021-2022. Saya pikir Anwar tidak mungkin akan berani bercakap perkara ini kalau dia tidak bukti. Terutamanya apabila Anwar Ibrahim kata tentang belanjawan 2021-2022 itu mempunyai data yang lengkap. Siapa yang tak percaya atau masih lagi terpengaruh kononnya Anwar Ibrahim ini berbohong, pergilah cari sendiri. Anda semaklah sendiri belanjawan 2021-2022. Tengok sendiri di dalam tu ada apa. Kalau saya malaslah mau tengok sebab benda tu kan berpuluh-puluh halaman dan lembar. Anda carilah sendiri. Tapi saya percaya kalau Anwar dah kata tentang belanjawan ini, dia sudah baca dan dia tahu. Lebih-lebih lagi waktu tu 2021-2022 Anwar Ibrahim adalah pembangkang dan sudah membaca perkara itu. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata dia meluluskan pelupusan itu pada penghujung Jun tahun ini. Jadi baru Jun tahun ini dilepaskan. Jun tahun ini dilupuskan. Saya bagi contoh, kata Anwar, memang ada persetujuan dulu, tetapi tak selesai belanjawan 2021 di bawah PN 2022.
PN tak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record, kata Anwar. Hanya dalam belanjawan Madani untuk 2023, saya mula serahkan RM 990 juta peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda, yang hutang peneroka jumlahnya RM 8.3 bilion ini, kata beliau dalam majlis temu Anwar di Kedah. Muhyiddin baru-baru ini membidas Anwar kerana berbohong berhubung langkah kerajaan melupuskan hutang peneroka Felda. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata hutang peneroka sebenarnya sudah dilupuskan oleh kerajaan pimpinannya pada tahun 2021. Anwar menuduh saya tidak melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda. Ini satu pembohongan besar, kata Muhyiddin. Kata Muhyiddin lagi, pelupusan hutang peneroka Felda telah pun diselesaikan ketika dia menjadi Perdana Menteri. Namun, oleh kerana kekangan aliran tunai Felda, kerajaan PHBN tidak dapat melaksanakan pelupusan hutang peneroka, kata beliau. Namun, saudara-saudara sekalian, apa yang menariknya telah pun dinyatakan oleh pengerusi Felda sendiri yang baru, yaitu Datuk Seri Ahmad Sabri Cek, bahwa Muhyiddin Yassin tidak perlu tergopoh dalam memberi komen berhubung pelupusan hutang peneroka, kerana beliau mengakui Muhyiddin memang ada menyatakan membayar 1 bilion setahun selama 10 tahun yang sepatutnya dimulai pada 2022, tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Kerana selain itu juga beliau kata ia hanya janji yang tidak dilaksanakan, termasuk tiada bukti hitam putih dengan pihak Felda untuk membantu menyelesaikan hutang ditanggung 18T itu, kata pengerusi Felda ini. Anwar juga menyatakan hari ini bahawa PN tidak bentang dalam belanjawan tentang belanjawan lupus hutang peneroka ini. Saudara-saudara sekalian, nampaknya kita ada sudah jawapan yang tuntas untuk perkara tuduhan dakwaan Muhyiddin kepada Anwar Ibrahim yang mengatakan Anwar berbohong tentang dakwaan pelupusan hutang Felda. Dan ini satu perbohongan besar, kata Muhyiddin. Kita sudah ada jawapan penuh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kali ini SPRM tampil lagi memberikan penjelasan, memberikan pendedahan yang mengejutkan semua rakyat Malaysia. Kerana ada cerita-cerita, ada suara-suara sumbang mengatakan bahawa tiada unsur rasuah kononnya berlaku di KLIA. Namun, Ketua Pengarah SPRM Azam Baki akhirnya tampil menutup mulut-mulut puaka seperti itu yang katanya belum lagi selesai siasatan itu, ada sudah cerita yang timbul. Tak tahulah siapa pemimpin-pemimpin politika, pemimpin-pemimpin NGO kah dan sebagainya yang tiba-tiba pada tampil kata timbul cerita tiada unsur rasuah di KLIA. Tapi Azam Baki kata belum selesai siasatan. Makna kata belum ada apa-apa pun kata putus daripada SPRM, tapi cerita dah mula tersebar. Jadi saudara, sebarkan berita ini bahawa apa yang anda dengar kononnya tiada rasuah di KLIA, sebenarnya belum lagi ada apa-apa keputusan. Siasatan belum selesai pun, kata Azam Baki. SPRM mengatakan bahawa siasatan SPRM berhubung tuduhan rasuah dalam kes kecohan membabitkan 2 wanita warga China di KLIA pada 29 Jun lalu masih belum selesai. Sehubungan itu, Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki menyelar laporan media semalam yang mendakwa tiada unsur rasuah ditemui dalam kes itu, sedangkan siasatan masih berjalan. Yang menjadi persoalan kita ini ialah siapa yang memberikan maklumat kepada media yang mengatakan siasatan itu telah ada keputusan. Mesti media ini pun terima maklumat daripada ahli-ahli politik mungkin. Tak pastilah siapa yang sanggup mendahului keputusan SPRM ini.
Ketika dihubungi berita harian hari ini, Azam Baki berkata, proses siasatan berhubung kes itu baru berjalan kira-kira 6 hari. Justru tidak wajar mana-mana pihak merumuskan kes itu tiada unsur rasuah. Saya ingin mengatakan siasatan masih dijalankan. Saya tidak mahu mana-mana pihak membuat spekulasi, kerana ada yang mengandaikan tiada elemen rasuah sedangkan siasatan masih belum selesai, kata Azam Baki. Siasatan baru saja dijalankan dalam tempo 6 hingga 6 hari. Jadi munasabahkah 6 hari kita boleh selesaikan siasatan? Berhati-hatilah dalam membuat kenyataan walaupun merujuk sumber, kata beliau. Justru Azam Baki berkata, semua pihak termasuk pihak media digesa tidak membuat sebarang spekulasi dan andaian berhubung kes itu tanpa maklumat yang sahih dan tepat daripada pihaknya. Selama ini media tanya saya, tetapi tiba-tiba tidak tahu budak mana yang media tanya. Lepas tu dia kata tiada kes. Lucu jugalah. Kata Azam Baki, siapa budak tu? Siapa budak tu? Jangan-jangan budak, jangan-jangan ada budak-budak, ada juga budak dari orang lain. Itu yang menakutkan lah kan, kalau ada budak daripada mana-mana NGO kah, parti politik kah, daripada entah dari gabungan mana sekalipun, yang jadi budak pula, jadi budak, menjadi penyambung media yang sumber yang tak sahih. Kata Azam Baki, siapa budak tu? Jangan pandai-pandai, kerana seolah-olah SPRM sudah tekan handbrake. Saya ingin menegaskan bahawa siasatan masih berjalan. Azam Baki berkata, SPRM akan memanggil beberapa lagi saksi bagi membantu siasatan berhubung kes itu, dengan proses siasatan dijangka hanya dapat diselesaikan dalam tempo sebulan. Ini baru 6 hari lah bosku, belum sampai sebulan. Beliau berkata terdapat banyak proses perlu dijalankan merangkumi pelbagai sudut sebelum siasatan dilengkapkan dalam kes boleh dirumuskan. Pertama, elemen rasuah yang perlu kita lihat dan dibuktikan. Seperti mana tohmahan dan keduanya. Prosedur undang-undang yang perlu dipatuhi oleh pihak berkuasa. Ketiga, apa-apa peraturan yang perlu dikuatkuasakan di KLIA secara umum perlu dipatuhi mana-mana pihak di KLIA dalam menguruskan mereka yang tidak dibenarkan masuk ke negara ini atau dikenakan tindakan notis penolakan masuk NTL memasuki Malaysia. Sementara itu, Azam Baki turut mengesahkan syarikat yang dilantik menguruskan warga asing yang dikenakan NTL sudah dipanggil untuk membantu siasatan. Sebelum ini, media melaporkan berlaku kekecauan di KLIA susulan penolakan kemasukan pelawat wanita dari China dikenali sebagai Wang Zhu yang dilakukan mengikut prosedur dan selaras arahan tetap Ketua Pengarah Immigration. Memetik laporan sebuah portal, ketika risol siasat, subjek tidak memenuhi syarat kemasukan pelancong kerana tidak memiliki tiket pulang dan gagal menyatakan dengan jelas tempat penginapannya sepanjang berada di Malaysia. Pada 5 Julai lalu, SPRM mengesahkan sudah mengambil keterangan 14 individu berhubung dakwaan terdapat elemen rasuah dalam kalangan pegawai dan anggota immigration di pintu masuk negara. Azam Baki berkata, dilaporkan berkata individu yang diambil keterangan termasuk seorang menteri, 8 kaki tangan immigration dan wanita warga China bersama rakannya dari negara sama. Kekecohan di KLIA tular apabila seorang menteri didakwa menceroboh masuk ke balai ketiban KLIA bagi melepaskan seorang pegawai China, pelawat China yang ditahan Jabatan Immigration. Susulan itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing mengakui dirinya adalah menteri dikaitkan dengan kejadian itu dan mendakwa kehadirannya bagi membongkar kewujudan budaya rasuah dilakukan segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa kronik di pintu masuk negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, apa yang dikatakan oleh Muhyiddin sebagai Anwar Ibrahim pembohong, berbohong, akhirnya ada jawabannya. Rupa-rupanya apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim kemarin dalam sambutan Felda adalah betul dan bukan bohong. Ini bukan dikatakan sendiri oleh Anwar Ibrahim, tetapi orang lain. Makna kata begini,
Kalau Anwar yang kata, mungkin kita boleh cakap itu mungkin hanya mempertahankan diri, menafikan. Tetapi kalau orang lain yang sahkan, perkara itu boleh dikatakan perkara yang sah. Jadi, apa yang Muhyiddin kata kemarin mungkin betul tapi tak tepat sepenuhnya. Kerana ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Menurut seorang pemimpin yaitu Sabri, beliau kata lupus hutang Felda betul ada umum pada 2021 tetapi tidak dilaksanakan. Akhirnya terbongkar juga rahsia Muhyiddin Yassin. Memang betul kata Sabri, Datuk Seri Ahmad Sabri Cek, bahwa Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan pelupusan hutang Felda tapi tidak dilaksanakan. Inilah yang rakyat paling tak suka. Diumum tapi tak laksana. Atau janji tapi tak ditepati. Lebih kurang lah tuh. Mana satu yang lebih tepat, Anda fikirlah sendiri. Diumum tapi tak dilaksana, itu yang pertama. Ada juga yang janji-janji saja tapi tak ditepati. Mana lebih teruk? Yang lebih teruk, umum tak dilaksana atau janji tak ditepati. Kalau dalam bahasa Sabahan kita kata 2 kali 5 10 samalah tuh kan. Janji tak ditepati, umum tak dilaksana, lebih kurang ceritanya. Pengerusi Baharu Felda yang menyatakan perkara ini yaitu Datuk Seri Ahmad Sabri Cek. Beliau meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak gopoh dalam memberi komen berhubung pelupusan hutang peneroka Felda. Itulah kadang-kadang kita nampak Tan Sri Muhyiddin Yassin terlalu cepat memberikan komen sehingga memerangkap diri sendiri. Kemarin dia kata Anwar Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri kerana berbohong tentang hutang Felda. Rupa-rupanya ini penerangan daripada pengurusi Baharu Felda. Pengurusi Baharu Felda ini sendiri yang memberikan penjelasan supaya tidak terlalu gopoh. Beliau mengakui ketika Muhyiddin menjawat jawatan Perdana Menteri, ada menyatakan untuk membayar RM1 bilion selama setahun, selama 10 tahun, yang sepatutnya dibayar mulai 2022. Tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Begitulah cerita dia. Anda sudah faham? Saya ulang sekali lagi. Memang kata Datuk Seri Ahmad Sabri Cek, beliau kata memang ketika Muhyiddin Yassin menjawat jawatan Perdana Menteri ada menyatakan, Anda faham menyatakan? Ada dinyatakan, ada cakap untuk membayar 1 bilion setahun selama 10 tahun yang sepatutnya dibayar mulai 2022. Tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Jadi ini yang membuatkan netizen kadang-kadang marah. Sebab janji tak dilaksanakan, umum tak dilaksanakan, janji tak ditepati. Sebaliknya jelas beliau, ia hanya janji yang tidak dilaksanakan, termasuk tiada bukti hitam putih dengan pihak Felda untuk membantu menyelesaikan hutang ditanggung entiti itu. Wah, ini paling bukti yang paling kukuh. Dalam banyak-banyak perkara, dalam banyak-banyak kata, dalam banyak-banyak janji, dalam banyak-banyak pengumuman, perkara yang paling penting sekali ialah bukti hitam putih, bukan bukti air liur. Karena kalau bukti air liur itu hanya cakap-cakap saja. Cakap hari ini, besok dah selesai, tak ada apa-apa maknanya. Tapi kalau ada bukti hitam putih, maksudnya itu bertulis dan boleh kita dokumentasikan. Ada data lah, kata macam tu kan. Tapi kalau tiada, nak kata macam mana? Itu hanya air liur semata-mata. Itulah yang dijelaskan oleh Ahmad Sabri Cek, yaitu pengerusi Baharu Felda. Beliau kata, ia hanya janji yang tidak dilaksanakan, termasuk tiada bukti hitam putih dengan pihak Felda untuk membantu menyelesaikan hutang ditanggung entiti itu. Betul, pada tahun 2021 ada diumum hutang peneroka kepada Felda dilupus, tetapi Felda pula berhutang melalui sukuk untuk mengambil alih FGV Holdings membayar hutang kumpulan wang simpanan pekerja dan Maybank dengan anggaran lebih RM9 bilion. Oh, rupa-rupanya ini yang kita tak pernah tahu. Baru kita tahu pada tahun 2021
ada perkara hutang peneroka di umum, tetapi Felda pula berhutang melalui sukuk untuk mengambil alih FGB, membayar hutang KWSP dan Maybank dengan anggaran 9 bilion. Mana Felda nak bayar hutang? Soal Sabri dalam status Facebooknya hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebaliknya Sabri yang juga bekas Menteri Pertahanan dan Industri Asas Tani berkata, Kerajaan Perpaduan dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memutuskan jalan penyelesaian dengan Felda untuk menyelesaikan sukuk tersebut. Katanya, Kerajaan Perpaduan memberi komitmen membayar RM1 bilion setahun kepada Felda untuk menyelesaikan hutang berkenan. Alhamdulillah, Felda lega dan boleh bantu peneroka, katanya. Muhyiddin pada Sabtu kemarin mendakwa tuduhan dilemparkan oleh Anwar berhubung pelupusan hutang peneroka Felda merupakan satu pembohongan. Muhyiddin yang kesal dengan dakwaan itu menegaskan pelupusan hutang telah dilaksana ketika beliau masih menjawat jawatan Perdana Menteri. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dengan penerangan, dengan penjelasan daripada pengerusi baharu Felda ini sendiri, iaitu Datuk Seri Ahmad Sabri Sheikh, bermaksud kita tak dapat bezakan sekarang, atau anda tentukanlah siapa sebenarnya yang dikatakan berbohong. Adakah Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin Yassin? Karena kemarin Muhyiddin kata berhubung pelupusan hutang peneroka Felda adalah merupakan satu pembohongan yang dilemparkan oleh Anwar tuduhan kepada Muhyiddin. Muhyiddin kata dia menegaskan hutang telah dilaksana, di pelupusan hutang itu telah dilaksana ketika beliau masih menjawat jawatan Perdana Menteri. Jadi kamu tentukan sendirilah, tulis dalam ruangan komen. Selepas kita melihat, selepas kita mendengar penjelasan penuh daripada pengerusi baharu Felda ini, siapa agak-agak yang berbohong dan siapa sebenarnya yang terkantoi. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.